Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada yang saya hormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, dengan tahqiq daripada almarhum iaitu Syekh Ahmad Fahmi Zamzam An-Nadwi Al-Maliki, dengan harapan insya-Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, muallif berkata, qala muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Ats-tsaniyatu wal 20, yang ke-22. Berarti ini adalah muka surat 314 daripada kitab Hidayatus Salikin, yang mana muka surat 314 cetakan Galeri Ilmu nombor Ats-tsaniyatu wal 20, 22 daripada fadilat berzikir. Ini fadilat berzikir. Qala mu'allifur rahimahullah, ats-tsaniyatu wal 20 tuma'ninatul qalbi wa sukunuhu. Termasuk faedah berzikir adalah tuma'ninatul qalbi. Hati seseorang itu tetap itu berarti tenang. Tenang, tuma'ninah, tenang. Qalbi, iaitu hati dia tenang. Wa sukunuhu, dan diam ia. Ini cuba kita lihat, ulama dulu pun menerjemahkan al-qalbi dengan istilah hati, maka tidak ada masalah menggunakan terjemahan qalbun, jantung, dengan menggunakan lafaz hati, kerana memang di dalam bahasa Melayu penggunaan itu sah. Dalam arti bahasa yang disebut oleh orang Melayu merujuk kepada jantung dengan dua lafaz yang berbeza. Ini biasa dalam semua bahasa. Kita ada yang kita kenal sebagai antonim, sinonim dan lain-lain. Maka menerjemahkan qalbi atau hati bukan dengan jantung adalah tidak salah. Kerana dia adalah yang warid, yang sampai kepada kita oleh tok nenek kita daripada bangsa Melayu. Menggunakan hati, istilah hati. Wa sukunuhu, dan diam ia. Liqaulihi ta'ala, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang bermaksud, adakah tiada dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala itu jadi tetap hati. Ini tetap hati, tatmainnul qulub. Ats-tsalitsatu wa 20, faedah yang ke-23 tuan-tuan dan puan-puan, irahatu katibaika min katsbis sayyiati alaika wa da'auhuma laka biwiqayatis sayyiati wal fawzi bil jannati wan najati minan nari ma'a hamalatil arsy liqaulihi ta'ala wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Yastaghfiruna liman fil ard. Yang bermaksud ke-23.
Ke-23 iaitu menyenangkan akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin daripada menyuratkan, menulis akan segala kejahatan atasmu dan mendoakan keduanya bagimu dengan dipeliharakan daripada segala kejahatan. Ini. Dan dapat kemenangan syurga dan lepas daripada neraka. Itu yang kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan. Serta malaikat yang menanggung arash, hamalatul arsy, kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat yang mengucap tasbih dengan memuji Tuhan mereka itu dan memintakan ampun mereka itu bagi orang yang ada di bumi. Surah Asy-Syura ayat yang kelima. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ar-rabi'atu wal ishruna, yang ke-24, takhfiful athqali yaumal qiyamati liqaulihi alaihi salam. Yang ke-24 adalah meringankan akan segala yang berat-berat pada hari kiamat. Mana hari kiamat berat tu diringankan? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqal mufarriduna, iaitu telah mendahului akan kamu. Iaitu qalu wa mal mufarriduna, orang-orang yang mufarridun. Berkata mereka itu, wa ma al mufarridun ya Rasulullah, iaitu lalu ditanya, iaitu dan apa orang yang mufarridun itu ya Rasulullah? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka qala al mustahtaruna bi dzikrillahi yada'u dzikru anhum adqalahum yaumal qiyamah. Mereka itulah yang mengekalkan dengan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala, padahal menghilangkan dan meringankan menyebut zikir itu daripada mereka itu akan segala yang berat-berat daripada dosa mereka itu pada hari kiamat. Rawahu at-Tirmizi wa Tabrani fil Kabir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Tabrani fil Kabiri, di dalam kitab kabirnya. Ini seperti yang telah disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Ini. Jadi Imam Munawi ini seorang sufi yang juga muhaddis. Sufi yang juga ahli hadis. Imam Suyuti juga sufi yang juga muhaddis. Beza dia, hebatnya Imam Suyutinya, dia diganding oleh dua Munawi, bapa dan anak. Lebih kurang macam tu. Jadi yang datang sebelum dia Munawi, yang datang setelah dia Munawi. Itu. Jadi ini kehebatan Imam As-Suyuti rahimahullah. Okey. Jadi Faidul Qadir itu maksud dia kitab Al-Munawi. Syarah kepada Jami'us Saghir, yang ni yang anak murid kepada Imam Suyuti kalau tak salah, sebab dia syarahkan Jami'us Saghir. Jami'us Saghir tu kitab hadis yang disusun oleh Imam Suyuti. Al-khamisatu wal ishruna, wal adzikru afdalu minal hajji wal jihadi wal ribati was sadaqati wa kulli amalin ma'adal faraidi. Ke-25 iaitu zikir itu iaitu terlebih afdal daripada haji dan daripada perang sabil dan daripada memerangi kafir yang hendak masuk ke negara Islam, dan daripada sedekah dan daripada amal, daripada tiap-tiap amal yang lain daripada segala fardu. Berarti zikir afdal minal hajj wal jihad wal ribat was sadaqati wa kulli amalin ma'adal faraid, selain daripada fardu, menurut pengarang kitab ini. Maksud dia menurut ulama yang menyebutkan atau meriwayatkan atau membahaskan Imam Al-Syekh Ali Al-Murshifi dalam kitab Manhajus Salik, dia mukhtasar kepada
Risalah Kusyairiyah. Jadi iaitu apa? Berarti di sini haji di sini bukan haji yang fardulah, kemungkinan yang sunat. Jihad yang bukan fardu ain, ribat, kerana dah sebut di akhir itu sebut ma'adal faraidi, pada selain daripada perkara yang faraid, yang fardu. Itu. Jadi kita kena faham istilah yang digunakan. Lalu disebutkan selanjutnya as-sadisatu wal ishruna, yang ke-26, annallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yu'tihi aktsara mimma yu'ti sa'ilina wa in lam yas'alhu. Yang ke-26, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala memberi akan orang yang berzikir itu yang terlebih banyak barang yang memberi ia akan orang yang meminta akan dia. Jadi Allah SWT yu'tihi aktsara mimma yu'ti sa'ilin. Jadi ada orang yang minta tapi bukan ahli zikir, dengan yang meminta di kalangan ahli zikir, yang ahli zikir ini lebih banyak ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberi orang yang minta akan dia. Dan yu'ti sa'ilina wa in lam yas'alhu, dan jika ia tiada minta sekalipun, kerana firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi. Jadi walaupun dia tak minta sekalipun, jadi Allah SWT akan memberi. Ini pentingnya berzikir, tuan-tuan. Pentingnya berzikir. Kita ni kadang malas berzikir, ingat cukup dengan yang wajib sahaja. Tak. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang banyak berzikir kepada Allah. Man syaghalah zikri, man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'u'tis sa'ilin. Yang bermaksud, masyaghalahu, barang siapa yang menyibukkan akan dia oleh menyebut akan daku, daripada meminta akan daku, nescaya aku beri akan dia akan yang terlebih afdal, barang yang aku beri akan orang yang meminta. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. As-sabi'atu wal ishruna, yang ke-27. As-sabi'atu wal ishruna, yang ke-27, az-zakiruna taghsyahumur rahmah wa tanzilu alaihimus sakinah wal barakatu wa tahuffuhumul malaikah. Yang bermaksud, ke-27, orang yang berzikir itu melengkapi akan dia oleh rahmat, dan turun atas mereka itu tetap hati dan berkat, dan meliputi akan mereka itu oleh malaikat. Jadi diselubungi dengan rahmat. Ini. Dan diturunkan sakinah dan barakah, dan diliputi oleh malaikat. Masya Allah. As-saminatu wal ishruna, yang ke-28, an al-abda idza istaftaha bi dzikrillahi ta'ala awwala naharihi wa khatama bi dzikrillahi akhir naharihi ghufira lahu tarafai sahifah. Yang bermaksud bahawasanya hamba Allah Subhanahu wa taala apabila memulai ia dengan zikrullah ta'ala pada permulaan harinya, dan menyudahi dia dengan zikrullah pada akhir harinya, nescaya diampuni baginya akan permulaan suratannya dan akhir suratannya, dan lazim daripada diampuni permulaannya dan akhirnya itu diampuni pertengahannya. Jadi abada iza istataha bizikrillah, dia mulakan harinya dengan berzikrillah, awalan naharihi, pada awal siangnya, khatama bizikrillah akhiran naharihi ghufira lahu, nescaya Allah SWT akan mengampunkan dosa-dosanya, iaitu diampuni pertengahannya, iaitu ghufira tarafai sahifah. Ini
At-tasi'atu wal ishruna, yang ke 29 tuan-tuan. Yang ke 29. Okey, yang ke 29. Az-zakiruna Allah Ta'ala yunadihim munadin minas sama. Iaitu orang yang berzikir itu diseru akan mereka itu oleh pemanggil daripada langit. Yunadi munadin minas sama. Yunadi munadin minas sama. Qumu faqad buddilat sayyi'atukum hasanatin wa ghufirat lakum jami'an. Iaitu apa? Berdiri kamu, maka sesungguhnya telah digantikan akan kejahatan kamu dengan segala kebaikan atau kebajikan dan diampuni bagi kamu sekalian dosa kamu. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. As-salasuna al-majlisu. Yang ke-30, keuntungan berzikir. Jadi kalau bolehlah masjid-masjid di wilayah persekutuan, wabil khusus masjid wilayah persekutuan itu sendiri, itu kena buat banyak majlis zikir. Majlis zikir supaya hidup zikir. Kalau dulu, zaman dulu tu, di mana-mana, di istana ada zikir, di masjid-masjid ada zikir, di surau-surau ada zikir, di rumah suluk ada zikir, di zawiyah ada zikir. Banyak berzikir. Hari ini orang dah tak nak berzikir. Dah malu nak buat zikir. Ini hari ini orang dah anggap allergic dengan zikir, bid'ah. Tak pernah Rasul buatlah macam ni macam tu, tak pernah. Padahal kalau dulu-dulu ulama masya-Allah kumpul ramai-ramai dengan murid-murid membuat zikir. Kalau dalam sejarah, kalau kita baca bagaimana Sultan Aceh atau dipanggil dengan Sultan Raja Pasai ketika diziarahi Al-Imam Ibn Battutah, dia sendiri kata bahawa mereka mengadakan majlis ilmu dan zikir dan lain-lain dari mula isyak sampai subuh. Sampai macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Okey, baik. As-salasuna al-majlisu as-salihu min adh-dhikri yukaffiru 'anil mu'mini alfi majlisin min majalisis su. Maksud dia apa? Ke-30, satu majlis orang yang soleh daripada zikrullah, iaitu satu perhimpunan orang yang soleh duduk berzikir, iaitu menghapuskan daripada orang yang mukmin akan beribu-ribu. Beribu-ribu itu sejuta kalau ditafsirkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Daripada perhimpunan orang yang duduk berbuat kejahatan. Ini. Yukafiru, mengampunkan, melebuhkan. Al-hadiyatu wassalasuna, yang ke-31. An-nadzakirin Allah kathiran yawmal qiyamati ala manabira min nur. Wa kilta yadaihi yaminun taghbituhumul malaikatu wal anbiya'u li maq'adihim wa wujuhuhum adwa'u minal qamari lailatal badri yakhafun nasu wa la yakhafuna fayafza'una nasu wa la yafza'un. Iaitu ke-31. Ke-31, bahawasanya orang yang membanyakkan akan zikrullah itu pada hari kiamat duduk di atas mimbar daripada nur, dan kedua-dua tangannya itu kanan, padahal mengenang-enang akan mereka itu oleh malaikat dan anbiya bagi kedudukan mereka itu, dan muka mereka itu terlebih bercahaya, menyinari terlebih cahaya daripada bulan purnama 14
padahal takut segala manusia dan tiada takut mereka itu, dan gentar manusia dan tiada gentar mereka itu. Masya Allah. Keistimewaan daripada orang-orang yang berzikir. Asaniyatu wasalasuna. Yang ke-32. Bahawasanya orang yang membanyakkan zikrullah Ta'ala itu, iaitu orang yang amat mulia pada hari kiamat, kerana mulia mereka itu atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Likaramatihim ala Allah. Mereka ini mulia. Orang yang berzikir ini mulia di akhirat kelak. Kerana Allah SWT dah beri, dah khabarkan, dah janjikan, diberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berzikir ini tadi. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Ats-tsalitsatu watsalatsuna, yang ke-33. Anna ahla dzikri yarta'una fi kulli waqtin fi riyadil jannah. Yang bermaksud bahawa orang yang ahlu zikir itu bermain-main dan mengambil buah-buahan pada tiap-tiap waktu di dalam kebun syurga, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha." Faqila lahum wa ma riyadul jannah? Qala majalisudz dzikri. Idza marartum, apabila lalu kamu dengan kebun syurga, maka ambil oleh kamu akan buah-buah yang di dalamnya. Ambil oleh kamu buah-buah yang ada di dalamnya. Lalu maka sembah sahabat baginya. Dan apa kebun syurga itu ya Rasulullah? Kebun syurga itu apa ya Rasulullah? Maka sabdanya, itulah tempat perhimpunan duduk berzikir, iaitu majalisudz dzikri. Ini dia tuan-tuan. Jadi Riyadul Jannah itu majalisudz dzikri. Riyadul Jannah ni perkebunan syurga. Perkebunan syurga atau kebun syurga. Dipanggil Riyadul Jannah. Jadi apa dia? Ini apa dia? Maka dia sebut di sini, iaitu majalisus zikri. Perlunya kita banyak duduk dan berzikir. So, jom kita berzikir tuan-tuan dan puan-puan. Ketahui olehmu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan majlis zikir itu seperti kebun di dalam syurga, kerana tempat perhimpunan duduk berzikir itu tempat turun rahmat. Sebab orang yang duduk berzikir, di situlah turunnya rahmat. Sebab itu kita jangan buat perkara maksiat di tempat-tempat yang baik. Sebab itu misalnya di masjid, kita tak letak bilik air kat dalam masjid. Bilik air kita letak kat luar, berpisah dengan masjid. Sebab apa? Menghormati masjid, tempatnya turun rahmat. Dan jangan buat maksiat di dalam masjid, tak boleh. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Di situ tempat turun rahmat dan hidayah dan rahsia yang ajaib-ajaib dan ma'rifat yang gharib-gharib yang didapat oleh orang yang berzikir itu, seperti orang yang masuk di dalam kebun. Seperti masuk dalam kebun, mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun itu. Mengambil buah-buahan yang indah-indah di dalam kebun itu. Okey. Ar-rabi'atu wa thalathuna, tuan-tuan. Yang ke-34 sekarang ini, iaitu anna zikrallahi ta'ala fil ardi lahu nurun. Iaitu ke-34, bahasanya zikrullah ta'ala di dalam bumi itu ada baginya cahayanya seperti sabda Nabi, kama qala alaihi salatu wassalam, zakirullahi fil ghafilina kasyajaratil khadra'i fil hashim.
Yang bermaksud orang yang berzikir di dalam perhimpunan orang-orang yang lupa daripada menyebut Allah Subhanahu wa taala itu seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Itu dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Hilyatul Awliya lah nama kitab dia. Jadi kitab Hilyatul Awliya itu Abu Nuaim mengumpulkan nama-nama ulama dari para sahabat, sebab Abu Nuaim ni hidup di kurun-kurun awal Islam. Maka dia kumpulkan segala nama-nama tabi'in dan kesungguhan dan kesolehan tabi'in dan lain-lain. Sebab itu jangan nanti bila dia tengok Hilyatul Awliya Abu Nuaim je, nama kitab Hilyatul Awliya, ini macam tak betul, banyak hadis palsu ke apa, na'udzubillah min zalik. Tak. Bahkan muhaddisun, ulama-ulama hadis menukil dari Abu Nuaim tarajim, terjemah biografi ulama-ulama di kurun-kurun awal kerana dikumpulkan oleh Abu Nuaim. Ini dan kitab Hilyatul Awliya. Wal Baihaqi dan Imam Baihaqi fi Syu'ab, iaitu Syu'abil Iman. Hadis ini adalah hadis dhaif seperti yang telah disebutkan oleh Al-Iraqi, iaitu ke-34 ta'ala orang yang berzikir itu perhimpunan ini dah. Okey. Al-Khamisatu wa-salasuna sekarang. Yang ke-35. Anna dzikra al-khafiyya yudhkaru bi sahibihi indallah. Yang bermaksud apa? Bahawasanya zikir yang khafi, perlahan, itu disebutkan dengan orang yang mempunyai zikir khafi itu pada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempertaruhkan baginya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu perbendaraan hingga hari kiamat. Satu pembendaraan hingga hari kiamat. Maka apabila masuk dia akan syurga, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala baginya adalah bagimu padaku pahala yang aku balaskan bagimu, iaitu pahala segala zikir yang khafi tiada melihat atasnya oleh seorang yang lain daripada aku. Okey. Syahdan. Jadi ini adalah penghabisan daripada fadail zikir yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ali siapa tadi nama dia? Ali Al-Murshifi di dalam kitab Manhajus Salik ila Ashrafil Masalik. Syahdan, oleh itu bersalahan ulama. Bila disebut bersalahan ni bahasa Arab dia adalah mukhalafah, bukan berarti ulama bergaduh saling menyalahkan, bukan. Bersalahan itu terjadi khilaf. Ini cara nak baca kitab Melayu. Dia ada kaedah bahasa dia. Tidak pakai letak je. Tengok bersalahan. Dia menyalahi aku. Menyalahi itu bukan menyalahkan aku. Berbeza dengan aku. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka dalam kes ini, syahdan bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Jadi ulama ni berbeza pendapat. Zikir yang mana yang lebih afdal? Zikir jahar atau zikir khafi? Sir. Sir tu zikir yang pelan. Jahar tu zikir yang kuat. Mana satu yang lebih afdal? Itu pertanyaan yang dilemparkan di sini. Dilemparkan di sini iaitu yang mana satu terjadi khilaf oleh ulama. Betul. Hatta di dalam tariqah banyak yang menjadi khilaf, zikir khafi atau zikir jahri. Lalu dia sebut dekat sini.
Maka kata Syekh Abul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah ta'ala. Abu Mawahib tu siapa? Ulama besar dari mazhab Syadziliyah atau Tariqah Syadziliyah. Tarikat Syadziliyah ini adalah tarikat yang dibina oleh Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang berasal dari Maghribi, menuntut ilmu di Jabal Alam di Maghribi, yang mana dia menuntut di bawah bimbingan Syekh Maulay Abdussalam bin Mashish. Maulay Abdussalam bin Mashish yang membuat atau menyusun salawat bin Mashish atau salawat Mashishiyah. Dan Syekh Maulay Abdussalam bin Mashish ini dia adalah keturunan Hasani. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia Syekh Hasan Syekh Ibnu Abdussalam bin Mashish ini memiliki anak-anak dia. Dia ada anak dan turun-turun cucu cicit dan semuanya meneruskan zawiyah dia di mana di gunung tersebut. Zawiyah dia yang besar yang ada di atas gunung tersebut. Sampailah hari ini waris atau keturunan dari bin Mashish masih ada di Maghribi dan mereka mengurus tadbir, iaitu zawiyah yang ada di gunung Jabal Alam tersebut, yang mana di situlah tempat dikebumikan Maulay Abdussalam bin Mashish juga, kat atas tu. Jadi masjid dia ada, semua ada kat atas tu. Jadi saya punya supervisor, musyrif saya iaitu Profesor Dr. Muhammad Shantuf. Beliau adalah juga keturunan daripada Maulay Abdussalam bin Mashish. Jadi kalau nak naik atas gunung tu, pakcik dia lah yang akan sambut, yang mana dia mewakili zuriat daripada Maulay Abdussalam bin Mashish dan menjaga zawiyah tersebut. Okey, itu adalah Syadzili. Siapa Abul Mawahib? Abu Mawahib ni ulama besar mazhab daripada Tariqah Syadziliyah, meninggal tahun 882. Dia yang mengarang kitab bernama Qawaninu Hikamil Ashrafi ila Kafatis Sufiyati bi Jami'il Afaqi, iaitu konun-konun hikmah, wisdom al-ishraqi yang ialah hikamil ishraq, illuminatif, ila kafati sufiyah, kepada seluruh golongan atau ulama-ulama sufi, bijami'il afaqi, yang berada di seluruh pelosok bumi. Dan ini adalah kitab yang saya ada. Ini kitab yang baru sampai, tak adalah baru sangat, dah lama tapi saya tengah baca ni. Yang mana disyarahkan oleh ulama besar daripada Damaskus, Syekh Abdul Rahman Asy-Syaghuri. Syekh Abdul Rahman Asy-Syaghuri. Syaghuri ni, Syekh Abdul Rahman Syaghuri ni ulama sufi terkenal yang ada di Damaskus, termasuk ulama-ulama besar di negara Arab, dan termasuk yang muallaf seperti Syekh Nuh Hamim Keller. Syekh Nuh Hamim Keller ni asal dia daripada Kristian, orang Amerika, masuk Islam. Dia belajar bahasa Arab. Dia ni seorang pengkaji Islam, orientalis lah kita panggil. Dan ketika dia pergi ke Kairo, ke Egypt untuk belajar bahasa Arab, ketika itu hatinya tersentuh dengan melihat kebaikan, macam mana orang Islam, al-Muslim akhul Muslim, orang Islam tolong sama orang Islam, reda dengan takdir dan lain-lain. Dan tidak hanya berhenti sekadar itu. Bahkan beliau melihat bagaimana umat Islam ini betul-betul ikhlas di dalam beramal, menyebabkan dia masuk Islam, dan dia kerana sudah ada ilmu dan dia seorang ilmuwan, dia pun mengkaji dan belajar dan mengarang dan menulis beberapa risalah penting, termasuk dia menerjemahkan kitab Umdatus Salik, yang diterjemahkan dengan nama Reliance of the Traveller.
Lines of the Traveller, dan terjemahan ini diakui sah oleh Universiti Al-Azhar Al-Sharif. Sampai Universiti Al-Azhar Al-Sharif keluarkan surat untuk memberi recognition kepada terjemahan tersebut. Ini terjemahan yang tertinggi dan bagus, kualiti terjemahan dia. Bahasa Arab kanan, kiri dia adalah terjemahannya dengan notes, dengan detail, dengan index, dengan points, dan dengan atas tu ada judul-judul dia. Dia buat dengan very systematic. Sehingga kan kalau orang ada buku tersebut, tinggal buka index, dia boleh cari mana yang dia nak cari dengan indeks-indeks nombor tersebut. Lengkap, perfect. Ini kehebatan Syekh Nur Hamim Keller bagi terjemahan Umdatus Salik, manual fiqh beliau. Beliau ada risalah tentang bagaimana beliau masuk Islam. Beliau pentingnya tentang ilmu tasawuf bernama Seas Without Shore. Kalau tak salah, seas, lautan tanpa ada pantai. There is no borders. Ini yang disebut oleh Al-Bahru bila sahil. Lautan tanpa ada pantai dia. Pesisir pantai dia tak ada. Maksud dia tenggelam di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Nur Hamim Keller dia mengaji dengan Syekh Abdul Rahman Soghuri ini. Sempat bertemu dan mengaji. Dan Syekh Abdul Rahman Soghuri meninggal tahun 2004 ke 2006, saya tak ingat. Termasuk ulama Melayu yang sempat mengaji dan mengambil ilmu dari Syekh Abdul Rahman As-Soghuri adalah kita punya tuan guru iaitu Baba Ridauddin. Tuan guru Baba Ridauddin dari Pondok Menanti, dia dekat Mengkuang Titi. Pondok Mengkuang Titi, Ihya Ulumuddin, dan turut belajar, pernah belajar di Patani dan akhirnya pergi ke Damaskus dan sempat mengambil dari Syekh Abdul Rahman As-Soghuri. Dan ini syarah dia, taklid dan syarah dia dikumpulkan oleh Abdul Rahman Muhammad Rashid Ad-Sya'ar. Sangat bagus. Saya pakai ni, saya suka. Jadi ini adalah kitab tasawuf agak tinggi. Tapi bagus untuk kita mengkaji dan mengaji kitab ini, insya-Allah. Okey. Kita sambung pengajian ini. Syekh Mawahib Abdul Mawahib Asy-Syadzili rahimahullah taala berkata bahawa zikir jahar itu afdal bagi orang yang mubtadi. Jadi orang yang baru pemula dalam berzikir ini, afdal dia adalah untuk berzikir jahar, iaitu bagi orang yang permulaan menjalani jalan kepada Allah SWT yang ghalib, bagi mereka itu keras hati dan kelam hati. Sebab itu dia kena jahar, dia kena kuat, dia dapat hancurkan, pecahkan ego tersebut, pecahkan malas tersebut, pecahkan keraguan tersebut dan lain-lain. Ini tujuan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kejap, saya ada satu buku. Ini adalah kitab karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, pengarang kitab Hidayatus Salikin, bernama Al-Urwatul Wuthqa. Al-Urwatul Wuthqa. Yang mana kitab ini menjelaskan atau terkandung padanya manuskrip, iaitu zikir yang diamalkan, yang dibaca oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Ini kitab dia, Urwatul Wuthqa. Wirid-wirid dia dekat dalam ni. Wirid-wirid, kaifiat talqin, kaifiat membaca hizib Nawawi, hizib Bahar, wirid sahur. Ni ada ni. Jadi contoh dia 39. 39 adalah hizib Nawawi. Hizib Nawawi. Hizib Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini ditulis banyak. Hizib Bahar sampai habis. Masya Allah. Itu dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan. Yang lalu disebut kat sini, itu afdal bagi orang mubtadi.
Jadi kita nak kena adalah, nak kena berwirid lah. Keras dalam dan kelam hati. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala, qad ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni siapa? Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni ulama besar Universiti Al-Azhar Asy-Syarif, Jami'ul Azhar Asy-Syarif, di mana kita duk sebut kat Malaysia ni banyak kali kita ni ulama Al-Azhar sokong tu mendukung manhaj Al-Azhar, manhaj Al-Azhar. Akan tetapi kita menolak ulama-ulamanya. Macam mana tu? Nak curi nama Azhari tapi menyesatkan Azhahirah, ulama-ulama bermanhaj Azhari. Tak boleh. Sebab itu kita rujuk Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Syekh Abdul Wahab Sya'rani ini sampai ulama-ulama besar alam Melayu menukilnya, termasuk Syekh Arsyad Al-Banjari. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala berkata, qad ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi al-jahru bidzikri wa anna dzikra bis-sirri wal hauni la yufidu ruqiyan. Yang bermaksud, sesungguhnya telah muafakat kebanyakan ulama ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni ulama dia dah sepakat atas bahawasanya wajib atas murid itu berzikir dengan jahar, bil jahri, iaitu menyaringkan akan suara mereka itu dengan berzikir, serta didalamkannya akan suaranya itu, dan bahawasanya berzikir dengan sir dan perlahan-lahan itu tiada memberi faedah, ia akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Ini perlahan-lahan itu tiada memberi faedah sebab dia itu masih mula. Dan lagi seyogianya bagi mereka itu bahawa berzikir dia dengan keras yang sempurna sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka itu hingga ke kaki mereka itu. Jadi lagi bagus kalau dia berzikir tu semua berzikir. Semua berzikir. Allah. Jadi dah tak fikir benda lain. Dia punya fikiran, akal, lidah, di tangan dia. Allah. Merasakan kenikmatan berzikir. Allah. Seperti itu. Ini tuan-tuan, ini disebut. Dan lagi seyuknyanya, bagi mereka itu bahawa berzikir dia dengan keras yang sempurna sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka itu hingga kaki mereka itu, kerana kata ulama ahli tasawuf, idza dzakara al-muridu rabbahu azza wa jalla bisyiddatin wa azmin tuwiyat lahu maqamatut tariqi bisur'atin min ghairi bud'in farubbama qata'a fi sa'atin wa la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aktsara. Yang bermaksud, apabila berzikir murid akan Tuhannya dengan sangat kuat dan cita-cita yang keras, nescaya dilipat baginya maqam segala jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dia dengan segeranya, dengan tiada berlambatan. Maka terkadang memutuskan ia dalam satu saat itu jalan yang tiada dapat diputuskan akan dia oleh ibadah yang lain daripada zikir itu di dalam sebulan atau lebih banyak. Ini dalam sebulan atau lebih banyak. Dan dalil yang demikian itu firman Allah Subhanahu wa taala, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sebab itu disebut, maka keras segala hati kamu. Kemudian daripada demikian itu seperti batu. Kal hijarah, seperti batu, atau terlebih sangat keras daripadanya. Itu nampak tu dalil. Jadi datang daripada firman Allah SWT. Sebab itu berzikir itu dengan sangat kuat, dengan cita-cita yang keras,
sehingga dilipat baginya makom segala jalan kepada Allah sehingga sampai dia dengan segeranya dan tiada terlambat. Ini sebab apa? Sebab itu kita kena pastikan meresap. Ini yang disebut oleh Al-Imam As-Sanusi. Jadi Imam Sanusi sebut, dia kata, dia sebut di dalam kitabnya yang berjudul Ummul Barahin, fa'alal akili an yukthira min zikriha. Min zikriha itu, iaitu wajib bagi orang yang berakal untuk memperbanyak berzikir dengan kalimat tayyibah kalimat tayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mustahdiran. Dia suruh hadirkan zikir tersebut pada apa? Limahtawat alaihi min aqaidil iman, isi la ilaha illallah yang terkandung baginya, iaitu apa? Iaitu akidah keimanan, akidah iman, akidah kita. Hatta tamtazija ma'a ma'naha, sehingga dia menjadi satu, menjadi sebati, menjadi satu, meresap dengan maknanya. Bilahmihi wa damihi, dengan dagingnya, wa damihi, dan darahnya. Dan mendarah daging lah lebih kurang, sehingga dia mendarah daging. Fa innahu yara laha minal asrari wal ajaibi insyaallah, kerana sesungguhnya dia akan melihat bagi zila kalimat tersebut minal asrari, daripada rahsia-rahsia, wal ajaib, dan ajaib insya-Allah taala, ma la yadkhulu tahta hasid, suatu yang tidak masuk dalam adanya limit, adanya batasan. Sebab itu dia kata mustahdiran limahtawat alaihi min aqaidil iman hatta tamtazija, sampai dia menjadi satu, maknanya dengan daging dan darahnya. Jadi kita kalau berzikir tu untuk pasti khusyuk dan merasakan zikir, khudur zikir tersebut. Bukan hanya lidah bunyi, otak fikir benda lain, tangan buat benda lain, kaki buat benda lain, semua benda lain, semua duk fikir maksiat ke apa, na'udzubillah min zalik. Tak, kita kena resapkan, jadikan, rasakan zikir la ilaha illallah itu betul-betul melekat di dalam segala darah dan daging kita. Ini yang disebut oleh ulama, oleh Imam Abdul Samad Al-Falimbani. Maka bahawasanya, ini apabila kita dah faham seperti kata-kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, manusia ni dia ni keras. Macam firman Allah, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Maka keras segala hati kamu, kemudian daripada demikian itu seperti batu, atau terlebih sangat keras daripadanya, sampai keras sangat, degil ni sampai keras. Lebih kurang macam itulah, sampai keras sangat. Maka dijawab di sini, maka bahawasanya tiada pecah batu melainkan dengan palu yang keras. Jadi batu tu tak boleh nak pecah melainkan kita ambil palu yang keras lalu kita pukulkan dia. Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut. Samalah hati manusia ni tak lembut melainkan dengan dipalu akan dia dengan zikir yang keras lagi jar. So untuk rendahkan zikir ini untuk hancurkan hati yang keras ni, takkan kita tak boleh. Kalau hati kita ni kan dia ni daging kat dalam tubuh kita ni, kita ambil palu, kita pukul macam pukul batu, matilah kita tu, bunuh diri, haram. Jadi untuk ringankan hati yang keras tu adalah dengan berzikir. Zikir dengan jahri, selawat yang banyak. Bukan 100, 200, bukan 1000 sekali seumur hidup, bukan. 1000 setiap hari, 5000 setiap hari, zikir yang banyak. Sebab itu treatment yang paling bagus. Kalau hari ni orang stres ke apa ke, duk fikir macam-macam ke apa, kita lari cari counselling, psychiatric, kita tanya. Ulama dulu, orang dulu apabila orang yang stres, merampi kemurungan, susah hidup,
mereka lari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka pergi mencari guru mursyid untuk dibimbing. Mereka berzikir, masuk di dalam ilmu tariqah, berbagai jenis tariqah, dan di dalam itu mereka berzikir. Allah, Allah, Allah. 5,000 sehari, 10,000 sehari. Sebab apa? Untuk memalu hati yang kereh, untuk mengatur hati yang dah hancur. Nah ini Imam Al-Ghazali, dia stres, tuan-tuan. Jadi Imam Ghazali cerita dia sibuk lawan golongan falsafah, Mu'tazilah dan lain-lain. Bagus, bukan tak bagus. Berdebat sana, berdebat sini. Menjadi tokoh. Dia sampai menjadi tokoh ahli sunnah wal jamaah. Dan dia iktiraf. Ini Imam Al-Ghazali. Betapa hebatnya dia. Tapi sampai pada satu saat dia sakit. Dia jiwa dia macam jiwa dia patah. Lebih kurang macam tu. Menyebabkan dia membawa diri. Dia keluar daripada Madrasah Nizamiyah. Padahal dia ni profesor, tuan-tuan. Boleh kita anggap ni orang hebat dekat Nizamiyah. Zaman dulu mana ada istilah pencen-pencen ni, tak. Semakin tua duduk kat situ, semakin banyak orang datang dan mengambil ilmu dari dia. Semakin lama di sebuah institusi, semakin dihormati. Tak ada istilah pencen-pencen. Tak ada istilah KPI. Profesor ni nak kena buat ni, nak kena buat tu, nak kena report tu, report ni, report. Tak ada waktu itu. Dia duduk, dia hormati, dia berhujah, dia menulis buku, dia lawan, dia hujah, kan. Jadi dia sampai terkenal seluruh dunia. Tapi dia membawa diri sebab dia rasa ada yang kosong. Aku duk sibuk, duk berdebat dengan orang, duk lawan dengan orang dan berhujah, menulis buku penuh dengan gaduhan. Ini akan menyebabkan hati aku ni tambah tak tenang. Lebih kurang macam itulah Imam Ghazali. Akhirnya Imam Ghazali pun dia membawa diri, dia stres, jiwa dia patah, dia susah. So dia pergi ke Quds, dia pergi ke Damaskus, dan di situ dia menemukan jalan yang benar yang disebutkan dalam kitab Munqidh Minadh Dhalal, yang akhirnya dia beralih daripada ilmu zahir kepada ilmu batin, beralih dan sekarang dia memandang kepada ilmu tasawuf. Dan dia kata antara semua ilmu-ilmu ini yang paling bermanfaat. Sebab apa? Ilmu ini akan mendorong seorang itu untuk beramal, itu satu. Yang kedua, bukan hanya sekadar beramal tapi istiqamah dalam beramal, pada waktu yang sama istiqamah di dalam bergiat dengan ilmu. Ini Imam Ghazali sebut tentang ilmu tasawuf. Jadi dia tidak pergi dengan perkara lain, tapi dia lari kepada tasawuf, lari kepada penyucian jiwa. Demikianlah segala hati manusia itu tiada lembut melainkan dengan dipalu akan dia dengan zikir. Jadi palu dia janganlah palu betul-betul pegang, matilah kita. Tapi dengan zikir yang keras lagi jahar, kuat, tambah degil sangat. Allah. Bagi nafsu tu betul-betul kalah. Jiwa yang amaratu bisu ini kalah. Dan lagi seyuknya atas murid itu bahawa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak. Jadi lebih baik zikir dia itu berjamaah. Sebab mungkin kalau dia berzikir seorang-seorang, maka dia pun akan ngantuk. Betul tak? Dia bikin seorang-seorang ni tidur. Baru 150 dah tidur. Tapi kalau ramai-ramai, Allah. Kita bersungguh. Motivasinya tinggi. Tasjidnya besar. Dan kita istiqamah. Itu maksudnya. Dan lagi si murid itu berzikir bersama-sama dengan orang banyak. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala. Apa yang Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata? Qad ajma'al ulama'u salafan wa khalafan ala istihbabi dzikrillahi ta'ala fi jama'atin fil masjidi wa ghairihi min ghairi nakirin bisyartihi. Yang bermaksud qad ajma'al ulama'u, sesungguhnya telah berhimpun
telah ijma' segala ulama' yang dahulu dan ulama' yang kemudian atas sunat berzikir di dalam orang banyak. Atas sunat berzikir di dalam orang banyak sama ada di dalam perhimpunan di dalam masjid dan lainnya dengan tiada disalahi oleh orang dengan syaratnya. Ni min ghairi nakirin bi syartihi. Masya-Allah, ini adalah kata-kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Okey, insya-Allah kita iktifakkan sampai sekian. Kerana apa? Kerana yang selanjutnya pada minggu hadapan menerangkan tentang apa? Menghadirkan ini mustahdiran di mahtawat min ma'ani. Itu. Okey, pada hari ini adalah 16 11. InsyaAllah kita iktifakkan hadzal qadar dengan sekadar ini. Kita sambung minggu depan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.